Apa khabar semua? Orang kata kereta Mazda sekarang ni reliability bagus macam kereta Jepun, tapi handling mantap macam kereta Continental. Betul ke benda ni? Dan Mazda ni pun kita memang tahu dia company yang tak lokek duit dia untuk push teknologi yang pelik-pelik macam rotary engine, Skyactiv, HCCI engine dan macam-macam lagi. Jadi dalam video ni kita nak tengok kereta paling legend Mazda pernah buat, iaitu RX-7 dan RX-8. Percaya atau tak, walaupun RX-8 ni dia lebih lagi baru dari RX-7, tapi sekarang ni harga RX-7 lebih gila dari RX-8. Itu pun kalau ada orang nak jual lah. Nanti kita tengok harga dia. Jadi jom kita tengok dari segi engineering apa yang menjadikan kereta ni satu kegilaan dan kenapa harga dia tak turun-turun. Sebelum tu, video ni ditaja oleh Enzo Malaysia, jadi terima kasih kepada mereka. Kejap lagi kita akan tengok pasal Enzo ni. Baik, sebenarnya yang menjadikan RX-8 dengan RX-7 ni lain dari sports car yang lain adalah sebab dia menggunakan enjin rotary. Tapi enjin rotary ni kan, walaupun dia bagi kelebihan pada kereta-kereta ni, tapi pada masa yang sama juga, enjin ni lah yang mendatangkan masalah pada kereta ni. Ada yang kata sebab enjin rotary lah Mazda dah tak nak buat sports car lagi. Nanti kita tengok kenapa jadi macam ni. Baik, Mazda RX-7 ni walaupun dekat Malaysia ni orang gila-gilakan yang rupa macam ni, sebenarnya ini adalah generasi ketiga RX-7. Development kereta ni dah mula lagi awal lagi sejak tahun 78 dan kereta ni diorang namakan Mazda RX-7 FB. Kiranya inilah generasi pertama Mazda RX-7. Walaupun kereta ni dah lama, dah dekat setengah abad, memang Mazda develop kereta ni menggunakan teknologi enjin rotary. Sebenarnya dikatakan enjin rotary ni datang dari Germany sana, tapi orang Eropah pun tak berani nak letak enjin macam ni dalam sports car diorang. Sebabnya masa tu pun dah ada enjin piston yang biasa. Walaupun enjin piston ni lebih complicated, tapi combustion yang berlaku dalam enjin tu lebih mudah dikawal. Rotary engine ni bentuk dia tu simple, tapi dari segi suhu dan kehilangan minyak tu susah sikit nak kontrol. Tapi Mazda ni memang beranilah. Jadi sejak generasi pertama RX-7 lagi, diorang dah letak rotary engine ni. Kereta RX-7 FB ni kalau anda perasan dia sama macam Lotus Elan dulu, tapi dia lebih bersegi-segi sikit. Ada version yang ada turbo dan ada version yang tak ada turbo. Dekat hujung-hujung model FB ni, horsepower dia boleh mencapai sehingga 169 horsepower. 45 tahun dulu kan, 169 horsepower ni memang well dalam level sports car lah. Orang pun memang gila-gilakan kereta ni sebab dia boleh rev sampai 9000 RPM. Bila dah sampai 9,000 tu kan, siap ada bunyi lagi nak bagi tahu driver yang benda tu dah sampai maksimum RPM. Even sampai dalam RX-8 pun masih Mazda kekalkan feature ni. Jadi memang seronok lah rev tinggi-tinggi. Dan untuk model ni Mazda dapat jual dekat 500,000 unit. Memang laku. Mana ada manufacturer boleh jual kereta sports diorang sampai 500,000. Ini baru generasi pertama tau. Disebabkan kereta ni menjadi satu fenomena waktu tu, 7 tahun selepas first production kereta RX-7 ni, Mazda pun decide untuk launch second generation Mazda RX-7 yang dipanggil FC. Jadi kalau first gen tadi FB, yang second gen ni adalah FC lah. Kalau sebelum ni design dia macam Lotus Elan, untuk FC ni pula design dia macam Porsche 928. Dia tak adalah exactly similar, tapi mungkin lead designer dia minat gila dekat Porsche 928 ni. Samalah macam kita punya Proton Perdana contohnya. Saya suspect mesti ada designer yang minat gila dekat model-model Alfa Romeo. Itu yang Proton Perdana dia ada macam V-shape sikit tu kan. Kira macam RX-7 FC ni, design inspiration dia dapat dari Porsche lah. Bukan kata nak tiru. Satu lagi benda yang ikonik dekat RX-7 ni adalah lampu depan dia tu boleh buka tutup. Dah macam berkelip-kelip. Memang model FB pun ada, FC pun ada, dan kejap lagi korang akan tengok yang FD pun ada lampu macam ni. Dari segi enjin, Mazda improve lagi lah. Enjin rotary ni lagi-lagi dia punya apex seal tu. Kalau dalam enjin rotary, apex seal ni memainkan peranan yang sangat penting
untuk halang combustion dari satu kompartmen untuk bocor masuk ke dalam kompartmen yang lain. Kalau benda ni bocor, nanti pembakaran akan jadi tak efisien dan kereta akan makan banyak minyak. Pada masa yang sama, seal ni tak boleh nak kedap sangat sebab kalau tak, memang enjin tu tak boleh pusing lah nanti. Dia tersangkut dekat situ. Jadi untuk enjin FC ni, diorang improve lagi seal ni, dan dari segi power output pun memang ada peningkatan, dan sekarang ni enjin ni boleh produce sehingga 180 horsepower. Jadi sebab power output dia memang tinggi, even diorang dah improve apex seal ni pun masih lagi kuat makan minyak lah kereta ni. Tapi biasanya orang yang beli sports car ni memang dia nak bakar minyak tu. Jadi diorang tak kisah. Dan akhirnya pada tahun 93, Mazda pun decide untuk keluarkan Mazda RX-7 FD untuk menggantikan FC. Bagi saya FD ni memang completely different. Dia punya bentuk dia berbanding generasi sebelum ni. Saya pun tak faham macam mana Mazda boleh buat kereta secantik ni. Padahal tahun 93 ni baru-baru je auto manufacturer start gunakan komputer untuk buat design. Sebut pasal design yang cantik ni kan, penaja kita kali ni iaitu Enzo Malaysia memang menghasilkan car mat yang sangat durable dan sangat cantik untuk kita upgrade interior kereta kita dengan mudah dan cepat. Biasanya kita akan guna coil mat kan, sebab sayang dekat kapet kereta kita tu. Tapi coil mat ni sangat susah nak bersihkan dan kalau basah pun lambat nak kering. Plus pakai kejap je dah berlubang dekat tumit driver tu. Jadi Enzo car mat ni dia menggunakan material yang sangat durable. Dekat kereta saya pun sampai jual balik pun tak rosak-rosak lagi car mat ni. Plus memang sangat mudah nak bersihkan dan kalau basah pun dia sangat cepat kering. Untuk order car mat ni korang pergi je dekat enzo.my. Saya letakkan link ni dekat bawah dan pilih model kereta korang. Lepas tu tunggu beberapa hari, car mat ni akan sampai terus dekat rumah korang. Kalau anda nak tengok sendiri pula sebelum beli, anda boleh pergi ke Enzo Malaysia dekat area Bandar Sunway sana. Alamat saya letak dekat bawah dan dekat sana memang ada showroom dia untuk anda test sendiri sebelum beli. Okey, balik pada video RX-7 kita. Kalau nak buat engineering drawing untuk kereta yang banyak curvature macam ni, banyak lengkuk-lengkuk, nak guna tangan memang bukan satu benda yang mudah. Even sampai sekarang pun bentuk kereta RX-7 FD ni masih lagi orang kata timeless lah. Design ni even zaman kita sekarang pun masih relevant. Padahal kereta lama. Dan disebabkan kecantikan kereta ni, harga dia memang sangat keras. Ada orang jual kereta ni sampai 400,000 dekat Kalis dengan dekat Mudah. Saya pun tak tahu dia nak troll ke apa. Memang ganas lah harga dia. Mazda pun pandai tahu. Masa dia launch kereta ni, dia buat beberapa variant. Ada yang base model, lepas tu ada yang touring package. Yang ni macam lebih selesa, infotainment pun lagi best, mainly untuk jalan jauh lah. Dan ada yang paling gila dipanggil variant R1. Ini memang suspension keras gila dan dibuat untuk jadi pure sports car lah. Seat pun mesti seat fabric sebab bladder ni memang takkan dapat pegang kita kuat-kuat waktu tengah corner. Jadi kalau nak comfort sikit, tak boleh beli variant R1 ni. Kemudian setiap tahun production adalah sikit-sikit improvement yang diorang buat untuk pastikan diorang sentiasa dapat tarik perhatian pembeli-pembeli baru RX-7 ni. Jadi disebabkan kereta ni sangat rare dan bukan senang nak maintain engine dia tu, harga pun gila. Kalau korang jumpa dekat jalan kan, korang bagilah dia jalan dulu. Ada kereta yang kita memang happy duduk belakang kereta dia sebab kita layan je tengok kereta tu bergerak kan. Selepas Mazda berjaya jual lebih dari 800,000 unit untuk semua generasi RX-7 ni, pada tahun 2002 akhirnya production RX-7 ni dihentikan dan diorang bersedia untuk launch model yang terbaru dalam line up sports car diorang iaitu RX-8. Cuma kalau compare dengan RX-7, memang obvious yang RX-8 ni lebih besar lagi. Dan kita boleh argue juga yang rupa dia kurang sporty sikit berbanding RX-7. Yelah, dari 2 seat sekarang dah jadi 4 seat. Dari 2 pintu sekarang dah jadi 4 pintu. Memang ada orang kata baguslah ada 4 seat ni, lagi banyak orang boleh naik. Tapi memang mencabar gila nak buat sebuah kereta yang cantik tapi ada 4 seat ni. Kena ada compromise antara estetik dengan practicality. Cuma kalau ada 4 seat ni, mudah sikit lah nak pujuk isteri untuk beli kereta ni. Lagipun kalau kereta laju cepat sikit, boleh balik rumah petang-petang, jadi dapat spend banyak masa dengan anak-anak. Kisahnya, masa diorang develop RX-8 ni,
Ford dah beli saham dalam Mazda sebanyak 80%. Jadi segala decision Ford yang akan kontrol. So memang banyak benda yang Ford ni ubah. Contohnya, enjin dulu ada turbo, dia buang turbo tu untuk lebih jimat minyak dan kurangkan pencemaran. Ini perubahan yang paling obvious lah. Jadi kalau stok, RX-8 lebih slow dari RX-7. Ride pun sekarang ni lebih selesa. Tapi walaupun on paper nampak macam kurang sporty, rupa dia sebenarnya not bad jugalah. Masih cantik lagi dan orang kadang-kadang tak perasan pun dua pintu dekat belakang tu. Orang ingatkan kereta ni 2 pintu saja, padahal 4 pintu. Dari segi harga sekarang ni, anda boleh dapat kereta ni dalam RM40,000. Jauh beza kan berbanding dengan RX-7 FD tadi. 10 kali ganda lebih murah. Ini pun dah kira mahal sebab Naz Abdullah beli. Kalau tak dulu, RM30,000 pun boleh dapat. Walaupun enjin rotary ni satu enjin yang unik dan menjadi kelebihan pada RX-7 dengan RX-8 ni, sebenarnya banyak juga kelemahan yang ada pada enjin ni. Disebabkan tak ada pengasingan yang betul untuk setiap kompartmen di mana pembakaran tu berlaku, memang mudah berlaku kebocoran. Tak kira bocor minyak ke, bocor api ke, bocor minyak pelincir ke, yang pasti akan berlaku adalah kebocoran haba. Ini yang menjadikan enjin rotary ni tak efisien. Dan memandangkan semua orang sekarang ni aware tentang pencemaran disebabkan kenderaan ni, enjin rotary memang tak lepas emission regulation, jadi manufacturer tak boleh nak jual dah kereta baru yang tak efisien macam ni. Jadi korang rasa mana satu lagi best? RX-7 ke RX-8? Cuba komen dekat bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.